اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada pagi yang berbahagia ini, iaitu untuk siri kuliah Tauhid yang ke-8. Kita akan menyambung kembali muzakarah perbincangan kita untuk mengenal Allah, untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu jua. Macam mana sekalipun kita kena berpegang kepada beriman dengan dua kalimah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimah ini kita dah kenal sejak kita kecil. Cuma pada pagi ini saya ingin memberi sikit mukadimah, nak kaitkan sikit ilmu tauhid dengan dua kalimah ini. Yang pertama sekali, kalimah ini, kalimah la ilaha illallah tu kalimah mengesa, kalimah tauhid. Maksudnya bila kita mengucap la ilaha illallah dengan maksud tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah ni, selain pada Allah tidak boleh dijadikan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan ni satu yang berkuasa, yang layak disembah, yang layak diesakan, yang layak diagungkan. Itulah nama dia Tuhan. Bagi kita tak ada lain, hanya Allah. Maksudnya hanya Allah. Satu tu Allah, tak ada dua. Itu maksud kalimah la ilaha illallah. Kalimah ini berkaitan secara langsung dengan tauhid. Kalimah la ilaha illallah tu sempurna. Sempurna makna dia pada zahir dan pada batin hati kita. Saya ambil contoh lagi. Dalam Al-Quran, Allah kata Allah menurunkan hujan. Kalau orang tanya kita, siapa menurunkan hujan? Allah. Jadi sendiri, itu tak ada. Sorry ya, minta maaf. Tiba-tiba kita pun, kebetulan musim kemarau, musim jerubu, buat sembahyang kunut, solat, kunut nazilah sebagainya, minta hujan. Hujan tak turun juga. Orang tak turun hujan lah, macam mana nak buat ni? Tak apa. Ahli saintis kata kita buat hujan tiruan. Hujan ni kita bawa kapal terbang TDM naik atas, bawa air garam, suntik awan. Dalam masa beberapa jam dia akan turun hujan. Hujan buatan. Adakah salah kita buat begitu? Seolah kita nak melawan Tuhan. Allah dia tak nak bagi hujan, kita pula pergi buat hujan sendiri macam kita nak melawan Tuhan. Dia tak salah. Dengar dia tak salah, malah digalakkan. Kalimah la ilaha illallah ni semua Allah, tapi kalimah Muhammad Rasulullah ni meraihkan asbab. Dalam kalimah Muhammad Rasulullah kita kena meraihkan asbab. Bila dia buat suntik awan, hujan turun. Kita kata adakah hujan itu maksudnya kita melawan takdir Allah? Tidak. Sebenarnya kita meraihkan asbab. Sebenarnya Allah yang menurunkan hujan. Asbab kapal terbang TDM. Allah nak kita meraihkan asbab dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimah ni saling melengkapi, kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh buat rezeki. Allah kata Allah bagi rezeki, tapi datang kepada Nabi Muhammad, ni apa duduk saja ni? Pergi menjaga. Pergi cari kayu api ke, jual ke, lagi bagus daripada duduk meminta-minta. Nabi marah. Kita kata, kata Allah bagi rezeki, aku doa pun okey, tapi tak turun juga. Pergi cari kayu api jual, Nabi kata. Nanti dapat duit, itulah rezeki kamu. Sebab Rasulullah punya kalimah Muhammad Rasulullah ni kita disuruh meraihkan asbab. Bila kata dia pergi jual kayu api dapat duit, sebenarnya Allah bagi rezeki. Apa? Kayu api yang dijual tu sebagai asbab. Dua kalimah tadi, dia saling melengkapi. Sebab apa? Yang kalimah la ilaha illallah ni totally semua Allah 100%. Jangan kita pergi pandai-pandai masuk campur. Kan? Kalau kita masuk campur boleh syirik. Contohnya kita katalah ni hujan bagi turun. Orang cakap ni, siapa turun hujan? Allah. Tiba-tiba datang seorang. Ini memanglah Allah turunkan. Tapi kalau tak kena faktor alam semula jadi, tak jadi hujan tu. Dia cuba nak campur apa yang Allah cakap tadi, kan? Dia cuba nak mencabar. Dia kata, ni kerana ada semula jadi juga. Kata, macam mana dia turun hujan? Dia cuba nak campur antara dua kalimah tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tak boleh bercampur macam tu.
Dia tak boleh. Dia duduk dalam keadaan terasing. Tapi dia jalan serentak. Contoh bab rezeki tadi. Rezeki siapa bagi? 100%. Hati yakin Allah bagi. Tapi dia kata begitu, ni aku tak pergi kerja ni kenapa? Aku tunggu Allah beri rezeki. Tak boleh, mana boleh macam ni. Kena pergi usul ikhtiar. Itu dah masuk meraihkan asbab tadi. Muhammad Rasulullah. Tak apa kan? Cuma kita jangan salah faham macam ni. Kita kata contoh bab rezeki. Kita yakin Allah bagi. Tapi dalam zahir kita kena ada usaha ikhtiar berniaga. Itu satu kita kata meraihkan asbab. Jadi satu yang diperintah oleh sebagai sunnah Nabi kan. Tapi jangan orang marah macam ni pula. Dia kata rezeki Allah bagi, betul Allah bagi. Tapi kalau kita tak pergi cangkul tanah mana nak tumbuh? Kalau nak harap Allah saja tak jadi, kena kita masuk campur juga. Itu percakapan yang salah. Percakapan itu cuba nak merobekkan kalimah tauhid. Tak boleh bercakap begitu. Cara bercakap kena ada dengan ada adab dia. Maksudnya begitu, rezeki Allah bagi, betul, benar, semua Allah bagi 100%. Kita makhluk tak kuasa bagi rezeki, tak ada kuasa langsung bagi rezeki. Maksudnya betul, hanya Allah bagi rezeki, betul. Tapi usul ikhtiar ni sebagai sunnah Nabi, perintah daripada Nabi Rasulullah SAW, kita kena berusaha ikhtiar mencari rezeki. Rasulullah ni pun berniaga, membela kambing, memerah susu dan sebagainya untuk dapatkan rezeki Rasulullah nak hidup dan pergi berniaga di Syam sebagainya. Itu sebagai sunnah Nabi meraihkan asbab. Bila dapat rezeki, siapa bagi? Allah bagi. Habis berniaga asbab. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ni mukadimah saya dalam ilmu tauhid ini, kita nak jelas apa kaitan dia ilmu tauhid dan kita nak muzakarah ni dengan kita kata apa? Dengan kaitan dengan dua kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia memang ada kaitan. Maksudnya kita tak boleh tinggal salah satu. Sebab tu bila orang nak masuk Islam mengucap, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mesti dua. Dia mesti dua, jalan serentak dua. Maksudnya begitu. Jadi kita jalan dua serentak, hidup kita sempurna. Tak boleh tinggal satu. Setengah orang bila bab mengenal Allah, dia kata aku dah kenal Allah ni. Habis ni kau tak pergi sembahyang kenapa? Apa pula sembahyang? Diri aku dah jadi Allah dah. Kalau aku sembahyang, aku sembah diri aku sendiri. Itu kumpulan sesat. Janganlah ikut. Tak boleh pakai. Sebab apa? Dia tolak Muhammad Rasulullah. Dia tolak sunnah Nabi. Tak boleh. Begitu. Betul, kita kenal Allah. Kita rasa Allah Ta'ala dekat dengan kita. Memang Allah pun dekat dengan kita. Allah kata, aku berserta dengan kamu di mana kamu berada. Aku lebih hampir wa alaihi. Itu dia punya hakikat dia. Kalimah la ilaha illallah tu begitu. Allah kata, Allah hampir dengan kita. Memang dekat. Kita yakin dekat. Walaupun kita kena sangat dekat, tapi kita kena semayang 5 waktu. Buat macam mana Rasulullah buat. Kenapa? Sekadar meraihkan asbab. Itu saja. Jadi, masa kau sembahyang, Rasulullah ajar sembahyang. 5 mamak ajar sembahyang 5 waktu. Sembahyanglah sebab aku sembahyang. Jadi, kita buat ikut sunnah Nabi. Walaupun benda tu, kita kata, ini tak ada kuasa. Itu, kita tak tahu fikir. Sembahyang, ada kuasa ke tak ada kuasa ke. Sebenarnya, yang menyebabkan kita buat tu, kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT perintah. Macam peristiwa cium Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad tu, batu kata dari syurga kan. Letak di kota Kaabah tu. Tiba-tiba Rasulullah cium, secara normal duk pandang dia. Apa sebab Nabi cium? Lebih kurang dia berheran. Batu tu tak boleh buat apa pun. Tak boleh mendatangkan manfaat mudarat. Tapi tak apa. Kerana Rasulullah cium, aku cium lah. Maka dia pun cium. Dan dia pun tengok mana mulut dia. Dia suka macam bukan bantah lah. Dia macam komen kan. Mai batu. Engkau pun tak ada kuasa apa-apa. Tak boleh buat apa-apa pada aku. Tapi oleh kerana sebab Rasulullah cium, kan, aku cium lah kau. Ikut apa Nabi buat. Kalau ikut aku tak cium kau. Apa yang kau boleh buat kat aku? Apa kau batu? Nampak? Lepas tu kita dalam hidup ni, kan, apa Nabi buat, kita kena buat 100%. Kita kena buat. Lepas tu kita ada 4 mazhab. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Jadi kita ikut sunnah Nabi berdasarkan 4 mazhab. Kalau kita di Malaysia, mazhab ahli sunnah, apa? Imam Syafi'i. Ahli sunnah wal jamaah. Kita ikut sekadar meraihkan asbab.
Yang kita pandai-pandai buat fatwa, kita dah kenal Allah, tak perlu melakukan syariat, meninggal solat. Salah besar. Sebab apa? Dia tak beriman dengan dua kalimah. Dia iman satu je, la ilallah. Tak boleh. Maksudnya selagi kita hidup, hayat di kandung badan, kita kena beriman dengan dua kalimah. Jadi kita kata begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mukadimah untuk minggu ni, iaitu saya kaitkan ilmu tauhid dengan kita kata apa, dua kalimah la ilallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, ilmu tauhid yang kita nak belajar ini untuk memberi kita satu panduan yang jelas agar kita tidak sesat jalan. Maksudnya, saya insya-Allah dengan izin Allah, saya akan terangkan cara mudah supaya kita dapat kenal Allah tu dengan sangat jelas dan mudah kita berpegang. Berpegang ni maksudnya kita yakin. Maksudnya kita tak teragak-agak lagi. Selama ni kita kita semayang tak tinggal, kita puasa tak tinggal, zakat dan ada yang dah pergi haji, tapi kita bab mengenal Allah ni kita macam tak berapa nak yakin. Contoh kita nak semayang lah. Kita nak semayang ni, kita kata macam mana rasa semayang khusyuk Aku dah lama nak semayang khusyuk tapi tak dapat. Ketika semayang tu dia macam-macam lah, rapelah, orang kata rapelah ni datang menyebabkan kita jadi terganggu lah. Jadi tak dapat. Jadi kita boleh nak lah rasa semayang khusyuk, umur dah 40-50. Jadi boleh nak kan. Dia semayang khusyuk ni berada dalam tauhid. Bila kita mengenal Allah, automatik semayang kita jadi khusyuk. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, itu mukadimah untuk minggu ni. Jadi saya harap tuan-tuan faham apa yang saya perkatakan ini. Saya menggunakan bahasa yang mudah, masih mudah, yang tuan-tuan boleh fikir tak salah. Cuma tadi saya sebut dengan dua kalimah tu sebab ada golongan yang bila dia belajar mengenal Allah, dia tak nak solat. Dia kata sembahyang pakai niat. Itu semua tak boleh, salah. Jangan buat, jangan ikut. Ikut salah tu. Nanti tuan-tuan akan tahu apa sebab salah. Bila kita mendalami ilmu ni sedikit lagi. Baik, jadi saya nak sambung balik isi ilmu, iaitu pada minggu lepas saya nak sambung dekat tempuh tak bersentuh. Tempuh tak bersentuh ataupun tiap-tiap bertepi tanda kena jadi. Tempuh kuasa Allah. Jadi bagi yang baru mengikuti rakaman untuk kuliah ni, boleh dengar siri-siri rakaman sebelum dalam Facebook, Facebook Hashim Abu Bakar. Jadi tuan-tuan buka, tuan-tuan dengar satu persatu sampailah ke video ini. Mungkin tuan-tuan insya dengan izin Allah boleh faham. Tapi kalau tuan-tuan tak dengar lagi sebelum ni, hari ni baru nak dengar, tak apa. Kalau kata tuan-tuan dengar dulu, saya cakap yang paling mudah, nanti ada masa tuan-tuan dengarlah yang sebelum. Maksudnya begitu. Tiap-tiap bertepi, tiap-tiap bertepi tanda kena jadi. Tempuh kuasa Allah. Maksudnya begitu. Di situ. Baik, saya tunjuk balik benda ni. Ni maksudnya benda bertepi. Kotak ni bertepi. Dia ada 6 tepi semua. Saya ulang balik sikit. Jadi ni nombor 1, nombor 2, 2 tepi, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Jadi tiap-tiap benda makhluk ni dia ada 6 tepi, bertepi. Ni nak kena faham betul-betul. Tak asal tanda beza ni, kena faham. Baru boleh memahami ilmu ni dengan baik. Ini dipanggil isi ilmu. Tadi mukadimah. Baik, jadi bila dia bertepi, ada 6 tepi. Dia biasanya sifat makhluk pertama dia bertepi, ada 6 tepi. Bila ada 6 tepi atau bertepi, zat dia ada had, ada hingga. Tubuh dia ada saiz ini sampai ni. Besar ni lah saiz dia. Kalau gajah besar lagi. Kalau kata bulan, matahari, bintang, lagi besar. Kan? Tapi dia tetap ada sempadan atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu. Sifat makhluk pertama dia bertepi. Macam mana angin bertepi, jirim bertepi, jisim bertepi, jauhar bertepi, jauhar-firik bertepi. Maksudnya, saya sebut jirim tu, saya ulang balik sikit. Benda yang bertongkol, macam kotak tadi. Bulan, matahari tu benda bertongkol. Orang, batu, kayu, manusia benda bertongkol. Yang jisim tu macam angin udara. Makhluk Allah jenis angin udara yang putih beliau. Itu kita tengok, bumbung tu terangkat. Angin pukul. Kita tak nampak dengan mata. Tapi dia ada. Dia ada bertepi dia. Yang jirim ni, jisim ni benda bertongkol, kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh lihat. Angin cahaya kita boleh nampak.
cahaya boleh nampak tapi tak boleh sentuh dia. Maka kita rasa maksudnya kita nampak cerah tapi nak pegang cerah tu tak boleh. Maksudnya jenis makhluk yang Allah buat macam tu. Kemudian angin, kita rasa sejuk tapi kita nak tengok nampak tak boleh. Itu jenis nombor 2, jisim. Jauhar ni maksudnya benda yang macam COVID-19, sel, enzim, vitamin. Itu benda yang dengan mata pun tak nampak. Sentuh pun tak, raba-raba pun tak nampak kuman ni. Cuma dengan elektron mikroskop, alat teknologi baru nampak dia. Punak-punak kan tu. Yang ketiga malaikat kiri kanan kita ni. Oh, ini makhluk. Lagi tak nampak, nak pasang kamera pun tak boleh. Jadi jisim, johar, fi'il. Jadi makhluk yang 4 ni dia ada 2 sifat. Pertama, dia bertepi. Bila bertepi, zat dia ada had, zat dia ada had, ada hingga, ada saiz. Bila ada saiz, dia akan menempat. Ingat dia menempat. Dia boleh berada di dalam ni telefon ni, dia dalam, di luar, dalam poket, luar poket, di dalam poket, luar poket. Kenapa? Sebab dia bertepi. Tubuh dia ada 6 tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi kalau dia menempat di dalam satu. Jadi sifat makhluk yang bertepi, pertama sekali dia ada saiz, 6 sempadan. Kemudian dia ada dia menempat. Dia mengambil tempat sama ada di dalam dan di luar suatu. Tak kisahlah mana dia nak duduk, pulang kat dia lah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Jauh, dekat. Dia boleh berada jauh, dia boleh berada dekat. Macam sekarang banyak saudara kita berada di jauh. Utara, di selatan, Johor, Penang. Tak boleh nak pergi kan. Apa PKP. Tapi dia ada kat situ. Sebab apa? Tubuh dia bertepi kat sana pula kan. Sebab apa? Biasalah dia bertepi kan. Dia boleh mengambil tempat. Okey, benda bertepi tadi, pertama sekali dia tubuh dia ada hingga. Yang kedua, tubuh dia ada saiz besar mana. Yang seterusnya dia akan menempat, iaitu dikatakan mengambil lapang sekadar zat. Apa maksud mengambil lapang? Macam saya sebut contohlah, air sungai mengalir, kita letak batu kat tengah-tengah tu. Air sungai loncat. Kenapa? Batu tu duk halang dia tak lalu. Sebelum ni dia tak loncat sebab tak ada batu. Kalau kita nak bagi dia tak loncat, kita angkat batu tu balik. Jadi air tu lalu balik. Jadi batu tu dah mengambil lapang. Ruang dia duk lalu, batu tu dah rampas. Jadi dia jadi lagu tu. Jadi sifat makhluk ni oleh kerana dia bertepi, dia mengambil lapang sekadar zat. Tu yang saya cerita dulu. Tuan-tuan kena ulang kaji balik video sebelum. Macam mana angin mengambil lapang dalam badan, antibiotik, ubat, semua tu semualah. Bila dia mengambil lapang sekadar zat, dia tak boleh terima 2 kelakuan berlaku satu masa. Dia tak boleh terima. Ini ulangan balik. Maksudnya kalau dia ada, apa kedua kelakuan? Ada dengan tiada. Ini ada atas tangan saya. Tak ada. Buat bagi ada atas tangan saya. Buat bagi tak ada ada atas meja. Jadi buat bagi ada dengan tak ada, dalam satu saat yang sama bagi dia ada tak ada, tak boleh. Dia tak boleh terima sebab zat dia bertepi. Macam itulah hidup dengan mati. Saya hidup, okey boleh? Jari orang bagi mati, boleh, tak ada masalah. Saya boleh mati selepas ni, tak apa, tak ada masalah. Tapi tidak pernah berlaku Allah buat makhluk yang menerima hidup mati tu dalam satu masa. Kan? Maksudnya hidup mati dia berlaku satu masa. Dia menerima hidup mati, tapi berlaku serentak, itu mustahil lah. Tak boleh berlaku. Dan Allah tak pernah buat. Sebab apa? Allah nak mencipta makhluk, nak menyatakan akan kudrat iradat dia. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita mengaji tauhid dulu, dia kata, buka itu Imam Ghazali mengatakan Allah menjadikan makhluk nak menyatakan akan kudrat iradat dia, dalam satu hadis Nabi lah. Jadi bila dia nak nyata kudrat iradat dia buat dalam keadaan berebut. Mana boleh? Dia tak pernah buat. Allah tak pernah buat. Bila berebut hidup mati, maka diri kita tak boleh nyata macam ni. Tak boleh nyata hidup nampak saya ni. Tak boleh. Saya sedang hidup. Okey lah. Tuan-tuan boleh nampak. Kalau mati, okey. Tuan nampak tu bujur aku. Datang ziarah tinggal mayat. Nampak je. Tapi hidup mati serentak. Tu tak boleh. Tuhan tak pernah buat dan Tuhan tak akan buat. Kalau buat untuk apa tujuan dia? Tak ada tujuan. Tuhan buat begini ada tujuan supaya nak menyatakan kudrat iradat dia. Bila saya jadi begini, Allah nyatalah kudrat iradat dia. Kan? Kudrat saya dia nampak saya berkuasa. Basar dia, basar, pendengaran, penglihatan nyata penglihatan daripada saya, maka mata saya boleh melihat. Nyata pendengaran pada Allah pada saya, maka telinga saya boleh mendengar. Nyata kalam
Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalam duk nyata sekarang. Allah punya nyata atas saya. Kan? Saya hanya tempat lalu je. Duk pinjam tempat lalu. Bila tempat lalu, pun nampak saya bercakap. Cuba kata tarik nyawa, tarik roh. Dengan benda-benda tu pun tak ada. Mayat tunjuk aku, bercakap tak boleh, melihat tak boleh, mendengar tak boleh. Apa pun tak boleh. Sebab apa? Itu semua Allah punya. Yang kata orang dulu belajar sifat 20 kan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalam tu, bila tarik roh dengan benda tu sekali hilang. Mana dia? Tak hidup. Angkat tangan tak boleh angkat, kena mayat orang angkat. Jadi sekarang ni kita kata, baik, asas tanda beza ni sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak tambah satu yang baru, iaitu tadi saya kata kat mana tadi saya kata makhluk tak terima dua kelakuan. Saya harap benda ni tuan-tuan dengar siri rekaman sebelum, baru boleh faham benda ni dengan baik. Kalau saya cakap, saya perlu kejar masa, cakap cepat. Sebab apa? Benda ni tak boleh terima dua kelakuan satu masa atas sebab tubuh kita bertepi. Baik. Satu lagi, bila kata makhluk ini dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa, jawab dia terima salah satu-satu. Terima hidup atau terima mati, terima ada atau terima tiada, terima serentak ada tak ada, tak boleh sebab dia bertepi. Okey, itu satu. Kemudian saya nak tambah satu yang baru. Makhluk ni bila dia bertepi, tubuh makhluk bertepi, tuan-tuan kena ingat, jirim bertepi, jisim bertepi, jauhar bertepi, dia boleh bersentuh antara satu sama lain. Ini yang baru sikit, isi ilmu yang baru. Dia boleh bersentuh antara dia sama dia, sebab dia bertepi dengan bertepi. Contohlah, tepung kita nak buat kuih, tepung gandum dengan tepung beras. Kita kata nak bagi sedap, campur tepung gandum satu cawan, beras cawan, kacau. Kita kacau, jadi mana tepung gandum, tepung beras dah bercampur gaul. Dia boleh bercampur aduk, bersentuh. Sebab apa? Dua-dua bertepi. Kan? Kadang-kadang orang nak goreng pisang, tepung gandum, dia kata makan minyak, boleh tepung beras sikit. Jadi macam-macam. Kan? Itu maksudnya kenapa tepung ubi, tepung gandum, tepung beras boleh bercampur? Sebab dua-dua bertepi. Itu sifat makhluk yang bertepi, dia boleh bercampur gaul. Bersentuh. Okey, sekarang kita minum air kosong tawar. Tawar, bor gula sikit. Bor gula satu sedu, kacau-kacau. Baru sedap, manis. Gula mana pergi? Gula dah bercampur dengan air, dah menyerap. Bila kata dia bertepi dengan bertepi, dia boleh bercampur macam tepung gandum, tepung beras, dan dia boleh menyerap dalam suatu, iaitu macam air serap dalam gula. Kita mula-mula kita nampak gula tu sudu kat bawah. Katakan kita minum teh kat kedai kan, dia kata air gula jangan kacau, biasa kacau. Kan nanti kacau dia manis kan. Dia kacau-kacau, gula tu dah menyerap. Sebab apa dia boleh menyerap? Sebab dia bertepi dengan bertepi. Gula bertepi, air bertepi. Itu makhluk punya sifat. Maksudnya begitu. Dia boleh menyerap. Ini kena ingat. Ini penting ni. Nanti akan penting untuk penerangan akan datang. Okey, makhluk. Ni yang baru, isi baru. Oleh kerana dia tak boleh terima dia bertepi, tubuh bertepi. Antara sifat dia boleh bercampur gaul, boleh menyerap, boleh meresapi. Apa meresap? Macam kita lah masuk rumah, bilik berbau tak sedap ambil air freshener, spray, kata ni bau sedap sikit kan. Macam mana boleh sedap? Air freshener tu dia bercampur dengan udara dalam bilik tu, dia bercampur. Kita bila sedut udara tu, kita rasa wangi dia boleh menyerap. Sebab apa? Sebab udara tu bertepi, air freshener bertepi. Dia ada zat dia, tubuh dia bertepi. Jadi makhluk bertepi, dia boleh bercampur, meratai, kacau bagi gata. Dia boleh kacau bagi gata. Macam tadi gula dengan air, dia boleh bercampur gaul macam tepung gandum, tepung ubi ke tepung beras ke. Dia boleh meresap udara kan. Boleh. Macam kita kata setengah budak lah, katakan makhluk halus lah, orang tak elok buat sihir ke apa ke, dia masuk dalam badan budak tu. Ini budak tu pun meracau macam mana, kita kata kenapa ni? Jin dah menyerap dalam dia, iblis menyerap. Tak apa, kita kata bukan, maksudnya dia boleh, sebab iblis tu bertepi, budak tu bertepi, jadi boleh menyerap. Tak boleh, dia boleh menyerap.
Lepas tu bila datang ustaz ke, baca doa, halau pergi keluar, dia lari pergi keluar, budak tu bersedar. Tadi kenapa apa saya jadi? Saya tak sedar. Sekarang ni dah sedar, alhamdulillah. Maksudnya dia boleh keluar, dia boleh masuk. Dia boleh menempat di luar, dia boleh menempat di dalam. Sebab apa? Sebab makhluk bertepi. Jin semua bertepi. Malaikat semua bertepi. Semua malaikat tak nak masuk dalam kita lah. Kan? Macam tu. Kita kena faham ni baik. Sifat makhluk yang bertepi, hari ni isi baru yang saya bagi. Pertama, bila bertepi, dia boleh bercampur, bergaul, meresap, tutup, menutupi. Macam kulit temikai, tutup isi temikai. Ni kulit. Dalam dia merah, luar hijau. Oh, sebab apa? Kulit bertepi, isi bertepi, dia boleh tutup, menutupi. Macam tu. Jadi, bila kata makhluk, dia boleh meresap, di dalam suatu, biasa lah. Tu setengah orang kita kata, bila dia tengok satu kaum buat satu ritual agama, dia kata, apa sahaja itu jadi macam tu? Kata, itu Tuhan telah meresap dalam dia. Oh, sorry, Tuhan tak boleh meresap. Oh, Tuhan mana boleh, itu makhluk meresap. Tak apa benda meresap dalam dia. Mungkin makhluk jin yang dia puja tu kan, dia meresap, jadi tak sedar diri, dia pun bawa lah apa pun. Jadi kita tak masuk campur urusan tu. Jadi tu, sebab tu kita kena jelas betul, kenal, maksudnya apa, nanti bila katakan orang berzikir, dia kata dia loncat. Kenapa tu? Kita kata dia naik zauk tu, dia kata sedap tu. Apa tu? Tuhan dah meresap dalam dia. Tu tak betul lah, sesat lah tu. Mana boleh Allah meresap dalam tu? Allah ni makhluk ke? Dia tanya kan, dia bukan makhluk. Nanti kita cerita kemudian. Tu kita kena faham balik makhluk ni betul-betul. Supaya kita tak tersesat jalan nanti. Nanti kalau tidak nanti, kita tengok pelik yang orang buat, kita pun terpengaruh. Kita tak ada asas tauhid. Kan? Asas tauhid kita tak mantap, tak kukuh. Jadi akhirnya kita tengok orang pelik sikit, kita dah kata, wah ni betul ni. Kan, jadi tak mau. Jadi kita tak ada, kita balik cara akal biasa, akal yang di kepala tuan-tuan, yang saya nak pinjam lebih kurang 1 jam nak cerita tentang asas tauhid ni. Baik, saya balik kepada apa tadi, makhluk itu, saya ulang balik, makhluk dia bertepi. Bila bertepi, zat dia ada hak dia hingga. Bila ada hak dia hingga, dia boleh menempat, dia mengambil lapang segala zat, dia boleh berada dalam luar satu. Bila berada luar satu, dia tak boleh terima 2 kelakuan satu masa. Dan yang baru ni, hari ni saya cakap, dia bertepi, dia boleh bercampur gaul. Dia bersentuh. Dia bersentuh dengan sesuatu. Gula sentuh air, tepung ubi sentuh tepung gandum, jin kuasa halus sentuh dengan budak perempuan, bergadis, dia macam-macam lah sentuh. Dia boleh sentuh sebab apa? Dua-dua bertepi. Jadi dia boleh macam bergaul, menyerap, boleh menyerapi, boleh menutupi, boleh meresapi, meresap. Dia makhluk dengan makhluk boleh bercampur, mencampuri, boleh bercerai, boleh bercampur. Bila kata dia bertepi, kita boleh bercampur, dia boleh bercampur dengan satu, dia boleh berpisah, bercerai. Boleh bercampur, boleh bercerai. Makhluk dengan makhluk ni. Tak ada masalah. Maksudnya begitu. Contohnya kita nak ceraikan kulit buah-buahan dengan isi buah-buahan. Buah temikai di luar hijau, dalam merah. Kita rasa macam nak pisahkan kulit dengan isi. Belah, kau yang isi. Tak, satu tempat kulit, buang. Itu pisah. Macam boleh bercerai. Maksudnya begitu, kan? Jadi ingat, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana makhluk ni dia bertepi, pertama dia boleh campur bergaul, maksudnya boleh bersentuh menyentuh. Macam berkongsi kuasa lah. Kalau nak kata cerita kongsi kuasa, macam saya cerita angkat meja dulu. Saya nak angkat meja berat, besar tak boleh seorang. Kena angkat 2 orang atau 3 orang. Panggil kawan, main tolong angkat. 3 orang angkat, dia terangkat lah. Sebab apa? Masing-masing menyumbang sedikit tenaga. Berkongsi tenaga, berkongsi kuasa. Angkat. Makhluk dia boleh lagu tu. Sebab apa? Dia bertepi. Jadi 3 tepi tadi 3 orang boleh berkongsi kuasa angkat meja. Sebab apa? Sebab dia makhluk. Kena ingat ni baik-baik. Nanti bila cerita tentang Allah nanti, tuan-tuan cukup senang faham. Sangat simple, kan? Ni tak mau cerita lagi sebab benda ni tak habis lagi. Kena cerita banyak-banyak tentang makhluk ni. Biar jadi macam satu, apa? Orang kata apa? Tuan-tuan dah lazim dengan makhluk. Tengok makhluk je. Bertepi. Bila bertepi, pertama sekali, diri kau ada hak dia hingga, ada tempoh masa. Kau hidup ni, lepas tu kau mati lah. Kan? Maksudnya begitu. Yang seterusnya, makhluk ni, dia
bila kata dia bertepi, dia akan mengambil lapang segala zat. Maksud mengambil lapang, tuan-tuan kena ingat yang siri rakaman dulu. Maksudnya bila dia berada di tempat, dia tak berada di tempat lain. Itu biasa maksudnya begitu. Yang seterusnya dia tak terima dua kelakuan. Yang terbaru ni, makhluk bertepi dia akan bergaul, boleh bersentuh antara satu sama lain. Dia boleh menutupi, dia boleh melengkongi tau. Lengkong, kita duduk sini, udara melengkongi kita. Maksudnya begitu. Tahu? Kita duduk ni, kita dalam atmosfera bumi, kan? Kita boleh bernafas dengan elok, oksigen banyak. Tapi kalau kita nak naik ke angkasa melepasi atmosfera, kita kena bawa oksigen. Kalau tidak, kita lemas, tak boleh bernafas. Sebab apa? Kita dia tak boleh hidup dalam ruang angkasa yang lebih pada atmosfera bumi. Sebab kita akan sesak nafas. Sebab sana tak ada oksigen. Jadi oksigen tu melengkongi kita. Alhamdulillah. Ingat? Makhluk dengan makhluk boleh melengkongi sesuatu. Kita jangan anggap Allah melengkongi kita. Jangan. Kalau Allah duk lengkongi kita, duk tengok kita dari atas, itu satu ajaran sesat. Salah. Jangan anggap begitu, jangan buat begitu. Tu Tuhan kata, jangan berfikir tentang zat aku. Jangan. Membayangkan zat aku, jangan. Berfikir kejadian aku. Ni kerja kita ni, duk fikir kejadian dia ni. Ni. Daripada tadi ni saya mula, kejadian dia ni. Iaitu kejadian yang kata Jirim, Jisim, Johar, Johar Pirit, dua sifat. Ni kejadian dia. Kita nak fikir ni. Sebab Allah jangan kacau. Sebab apa kalau kita cuba fikir, kita jadi salah nanti. Sebab apa? Nanti kemudian kita akan terangkan, kemudian kita akan ceritakan apa yang sebenarnya. Kenapa Allah cipta kita? Macam mana Allah tu sekarang, macam keadaan dia. Maksudnya begitu. Macam dululah kan. Macam mana perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Dahiri yang kata sekarang dia tanya Imam Ahmad bin Hanbal, sekarang Allah tengah buat apa? Allah sedang buat apa? Kau turun dulu, biar aku naik atas aku jawab. Allah sedang menjadikan mengalahkan kebatilan, memenangkan kebenaran. Macam itu. Dia tanya kat Dahiri, orang ni golongan sesat lah sesat ni. Mengapa dia tanya Imam Ahmad bin Hanbal yang nak berdebat ni, masa tu dia masih muda remaja. Allah sedang buat apa sekarang? Kita jangan keluarkan perkataan tu lagi. Maksudnya kita belum faham lagi kaedah bab tauhid ini. Kita tak boleh. Sekarang ni Tuhan tengah buat apa? Tuhan tengah tengok apa? Tuhan tengah tengok kita. Jangan kita menerawang sampai ke tahap itu. Benda tu nanti akan faham dengan sendiri bila asas tauhid kita dah mantap, dah faham habis A sampai Z, barulah kita dapat jawapan tu. Allah bagi jawapan yang sangat jelas. Sekarang ni kita tak boleh buat agak-agak. Ilmu kita belum, bukan kata ilmu kita tak banyak. Saya pun tak banyak ilmu. Tapi kita kena bincang habis-habis tentang makhluk. Dia ada lagi satu benda. Maksudnya nak banyak lagi tentang tanda beza ni. Nak bicarakan tanda beza ni, ada satu penerangan yang agak banyak juga lagi. Baru nak sampai ke tahap kita nak berbicarakan tentang yang kata Allah tu macam mana. Baik kita boleh bincang tentang Allah tu macam mana, tapi bukan berfikir, bukan dengan cara berfikir tentang zat dia. Larangan tetap larangan. Sebelum ni saya ada sebut tentang sedikit hukum akal. Saya nak bawa sikit hukum akal untuk amalan. Ini untuk amalan tuan-tuan, boleh amal hari ni dan seterusnya. Iaitu hukum akal. Nak kait dengan dua sifat bertepi tadi. Dua sifat makhluk tadi. Bertepi dengan tak terima dua kelakuan tu masa. Saya baca hukum akal yang ringkas. Hukum akal ringkas. Sekadar pengenalan untuk tuan-tuan dan perempuan. Baik, hukum akal ini dalam satu kitab ditulis, kitab tauhid lah. Dibacakan, bunyi dia begini. Adapun hukum yang dibangsakan kepada akal itu tersimpan ia 3 bahagi. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Bermula barang yang wajib itu barang yang diterima oleh akal akan adanya. Bermula barang yang mustahil tu, yang kedua mustahil, barang yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Dan bermula barang yang harus itu barang yang sah pada akal adanya atau tiadanya, maka dalil baharu sekalian alam. Bunyi tu kalau tuan-tuan baca, apa dia nak cakap, tak faham. Ini orang dulu belajar sifat 20, dia ada hukum akal kan. Sebelum belajar sifat 20, dia belajar hukum akal dulu, baru boleh sempurna sifat 20 tu. Tak apalah, kita belajar hukum akal sikit. Ini sekadar saya nak perkenalkan tuan-tuan. Nanti perbincangan hukum akal panjang lebar lagi sebenarnya. Baik. Baik. Ada 3 wajib mesti harus. Okey. Kalau ikut bahasa kitab tu kita rasa adanya, tak adanya tu apa. Okey, saya nak bagi maksud mudah.
wajib ni, kalau ikut fiqah, wajib mesti buat, tak buat berdosa, macam sembahyang, puasa, zakat. Bukan. Dalam bab hukum ilmu tauhid, wajib ni benda yang akal mesti terima. Tak terima tak boleh. Wajib. Sungguh tak tidak. Sungguh pasti tidak. Mesti terima tak boleh. Itu maksud wajib bagi akal. Jadi benda tu nak duduk kat kepala sini. Tuan-tuan nak tengok apa tengok tengok tu dengan wajib, mustahil, harus. Maksudnya begitu. Saja saya buat bagi tuan-tuan faham. Benda wajib, benda yang diterima oleh akal akan adanya. Dan benda yang mustahil, benda yang tidak boleh diterima oleh akal akan adanya. Akal tak boleh terima kalau benda tu ada. Akal kata mustahil, tak boleh terima. Benda harus, akal boleh terima salah satu-satu saja. Akal boleh terima salah satu-satu. Apa? Baik, saya nak tuan-tuan kaitkan dengan dua sifat makhluk tadi. Dua sifat makhluk, iaitu ada, tiada, hidup, mati. Macam tu. Baik, kita dah cerita sebelum ni kan. Dua sifat makhluk, maksudnya makhluk oleh kerana dia bertepi, dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa. Hidup dan mati tak diterima satu masa. Dia terima salah satu-satu. Betul? Betul. Ada, tak ada, tak diterima dua kelakuan semasa. Salah satu. Ingat, tak boleh terentak dengan lupa. Mesti salah satu-satu. Itu nak kait dengan ni hukum akal. Kan? Sekarang saya nak cuba kait. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan tengok dengan teliti apa saya buat. Tuan-tuan boleh ikut, boleh amal. Kan? Sekarang tengok saya hidup. Tuan-tuan boleh letak kat sini. Wajib. Tak boleh tidak. Hidup Cikgu Hashim ni kena jadi. Mesti. Akal kena terima. Wajib mesti terima. Hidup Cikgu Hashim kena jadi. So, jadi. Allah bagi jadi. Hidup juga Hashim jadi sendiri. Mustahil. Mana boleh makhluk kan menerima dua kelakuan semasa. Hidup berat sebelah kan. Sekarang tuan-tuan tengok, saya berat ke hidup kan berat mati? Berat ke hidup. Okey, berat ke hidup. Okey, tengok. Sekarang kita hukum atas hidup saya dulu. Mati tu biar dulu lah. Kan? Mati tu biar dulu. Okey, sekarang tuan-tuan nampak saya hidup. Okey, saya ambil hukum akal. Tuan-tuan letak kat kepala, katakan wajib hidup juga Hashim ni Allah yang bagi kena jadi. Allah bagi jadi ada. Allah bagi jadi hidup. Betul? Sebab apa? Kalau kata hidup jadi bukan Allah yang buat, dia jadi sendiri, dia berebut dengan mati. Sekarang dia berebut ke? Tak. Dia berat ke hidup. Ni memang tak boleh tidak. Akal kata memang kena jadi wajib tu. Hidup tu kena jadi. Jadi sendiri. Mustahil. Hidup jadi sendiri, aku tak boleh terima. Mustahil. Mana boleh hidup manusia jadi dengan sendiri? Mesti tempuh kuasa. Ni dah masuk tempuh kuasa Allah. Mesti tempuh kuasa. Bukan sentuh. Macam cerita ayat surah Al-Anfal ayat 17 lah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rahamah. Bukan kau Muhammad yang melempar. Tak kira kau melempar. Allah yang lempar. Itu tempuh kuasa. Bukan sentuh. Kan? Tempuh kuasa. Maksudnya zahir Rasulullah Muhammad yang lempar. Hakikat dia Allah. Ni hukum akal ni sebenarnya nak ajar kita supaya kita buat satu amal ibadat tak menduakan Tuhan. Tak menduakan Allah. Maksudnya begitu. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan dengar dengan teliti. Tak apa, pelan-pelan. Nanti. Baik. Sekarang, nak hukum wajib mensyarat atas hidup saya yang tuan-tuan nampak sekarang ni. Tak kat kepala tuan-tuan. Wajib. Hidup Cikgu Hashim kena jadi. Maksudnya jadi tu Allah yang buat lah. Allah bagi jadi. Hidup ni. Bukan jadi sendiri. Kalau kata hidup Cikgu Hashim jadi sendiri. Bukan Allah buat. Semula jadi. Mustahil. Akal tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Kalau kata hidup jadi sendiri, tentu mati jadi sendiri. Dia berebut. Sekarang tak berebut pun. Dia akan duduk berat sebelah. Bila berat sebelah, tempuh kuasa apa? Kuasa Allah. Boleh? Faham? Okey. Apa harus tu? Harus. Cikgu Hashim sekarang sedang menerima hidup. Harus saja. Bermula barang yang harus itu, barang yang diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya, maka dalil baru sekalian alam. Itu bunyi hukum akal. Sekarang saya sedang menerima. Okey, tadi ada tak ada kan? Habis hidup mati. Saya sedang menerima hidup. Harus bagi Allah, harus bagi saya menerima hidup sekarang. Harus. Kawan saya semalam meninggal dunia. Harus dia menerima mati. Harus bagi Allah. Harus bagi dia menerima keadaan tu. Bila kata kita sedang menerima, tentu ada yang memberi, mentakdirkan. Siapa mentakdirkan kita menerima hidup? Ada yang menerima mati. Jawab dia Allah. Yang mentakdirkan kita menerima hidup
atau mati. Tuan-tuan, inilah hukum akal nama dia. Siapa tak faham hukum akal, dia orang tak berakal. Syekh Sanusi, seorang imam ilmu tauhid lah. Dia kata siapa yang tak faham hukum akal, dia orang tidak berakal. Sihat Allah wajib sihat Allah yang jadi, kena jadi. Wajib sihat tu kena jadi. Iaitu Allah yang bagi jadi sihat. Sihat jadi sendiri mustahil. Kan jadi sendiri berebut sakit. Maka oleh kerana tak berebut, dia terima sihat, harus menerima sihat. Harus menerima sihat. Apa mulut cakap? Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana bagi saya sihat. Allah dia bagi sihat sebenarnya. Sihatnya harus menerima sihat. Alhamdulillah. Kan? Tak adalah dia belagak. Masa kau sihat, aku muda. Dia mula nak belagak tu. Kan? Muda lah, makan ubat lah. Habis Allah mana? Dia tinggal Allah kat belakang, dia tak nampak. Dia nampak ubat. Ni masalah manusia kan. Dia tak ada hukum akal kan, dia tak berakal lah. Dia tak berakal. Jadi di situ dia jadi kena syirik nanti. Jangan. Kita tak ada masa banyak nak hidup lagi. Kita jangan buang masa walau 1 detik. Setiap masa mesti kita mentauhid dengan Allah dengan cara menggunakan hukum akal. Kaya lawan dia apa? Miskin kan? Kaya lawan dia miskin. Senang lawan dia susah. Dia senang menerima kaya. Alah, benda harus. Tak kekal. Benda harus ni berubah. Bermula barang yang harus ni, barang yang bermula barang yang harus, barang yang diterima oleh akal adanya atau tiadanya, maka dalil baru sekalian alam. Apa dalil sekalian alam? Dengan alam jadikan dalil, semua sekalian alam ni sedang menerima salah satu-satu. Semua sekalian alam sedang menerima salah satu-satu. Baik jirim, baik jisim, baik jauhar, baik jauhafirid. Semua sedang menerima salah satu-satu. Tak ada menerima dua serentak ada. Kalau dua serentak terima ada tak ada, benda tu tak wujud. Tak wujud, kita pun tak nampak benda tu macam mana rupa. Dan Allah tak pernah cipta makhluk dia sedang menerima dua serentak. Tak ada. Salah satu, pokok tu tumbuh tak tumbang, tumbang tak tumbuh. Kalau dia pandai tak bodoh, bodoh tak pandai. Kalau dia sihat dia tak sakit, sakit tak sihat. Kalau dia ingat dia tak lupa, lupa tak ingat. Kalau dia muda dia, kalau dia dia kaya dia tak miskin, miskin tak kaya. Kalau dia selamat dia tak malang, kalau malang tak selamat. Semua macam tu, sedang menerima salah satu-satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya beri tuan-tuan 2 isi ilmu yang baru. Pertama, makhluk bertepi dia boleh bercampur gaul, boleh meresapi salah satu antara mereka, antara makhluk dengan makhluk lah, boleh meresapi, boleh meratai, boleh mencampuri, boleh membayangi, boleh melengkongi, boleh menutupi macam buah temikai, kulit temikai, boleh membayangi. Kita tak boleh bayang Allah, jangan. Maksudnya begitu. Kita nak bayangkan adik-beradik kita yang jauh boleh lah. Nak bayang mak ayah kita, nak teringat kat sana, nak teringat kat sini. Contohnya kita teringat kat yalah, arwah-arwah yang saudara kita yang meninggal, masa dia hidup kita terbayang. Tak ada masalah sebab dia bertepi, kita bertepi. Dua-dua bertepi boleh nak bayang-bayang. Kita jangan bayangkan Allah je. Tu dilarang. Sebab kita memang bertepi, Allah kita tak mau jawab lagi. Kita duk bayang-bayang jadi salah. Nak semayang masa tu lah dia nak bayang Allah kat atas, duk tengok dia. Tak boleh. Kalau ikut Syekh Muhammad Al-Minangkabau, dia kata macam tu boleh buat syirik. Membayangkan Tuhan Allah dengan cara macam tu. Dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan satu fatwa melalui pihak JAKIM menukilkan dan katakan siapa membayangkan, menempatkan Allah di atas, itu adalah akidah dia terbatal. Kena mengucap semula. Tak boleh membayangkan Allah bertempat di atas. Tak boleh. Maksudnya salah tu. Habis kita nak buat macam mana nak semayang ni? Nak ingat Allah macam mana? Tu kita sebut tadi. Kena duduk dalam kaedah tauhid. Bagi faham betul-betul, barulah kita senang semayang khusyuk tu apa. Semayang ingat Allah tu apa, baru kita faham. Kalau tidak, selagi tu kita tak boleh faham. Kita kadang-kadang kita nak mengelakkan ingat macam-macam, kita ingat makna dalam bacaan. Okeylah, bolehlah. Sebab sementara ni ingat makna bacaan dalam solat, kita pun diam duduk, tafakur, ingat makna, kita rasa sedih, air mata mengalir. Bolehlah. Kita kata bolehlah tu buat sementara tu, kata ingat. Sampai Allah Ta'ala bagi kita faham diri dia, macam mana dia ni. Dudukan Allah ni macam mana. Barulah kita faham. Kan? Sekarang ni kita buatlah. Mana yang ustaz-ustazah ajar kita, ingat makna. Sampai tu bolehlah. Tapi benda tu kita nak sembahyang nak ingat Allah. Bukan ingat makna. Tapi tak apalah. Kita kata nak mengelakkan kita merayau mata-mata. Kan? Teringat macam-macam kita boleh. Untuk setakat ni kita buatlah. Kan? Boleh, insyaAllah tak ada masalah. Cuma kita jangan tinggalkan ilmu tauhid ini. Ma'rifatullah tauhid jangan tinggal.
Sebab apa? Kita perlu asas tauhid ni perlu kuat. Kita perlu asas dasar yang betul supaya segala amal kita menjadi semua. Sembahyang kita menjadi, puasa menjadi, zakat jadi, haji jadi. Kalau tidak nanti susah kita. Maksudnya kita punya pertama Tuhan dah cakap dia nak tengok hati kita. Nak tengok hati, dia tak tengok zahir. Tapi hati kita pegangan ni bolak-balik. Pada Allah kita tak tahu macam mana. Kejap yakin makhluk, kejap yakin Allah. Jadi macam bolak-balik tu. Dia tak tetap kan maksudnya. Bila tak tetap tu jadi masalah. Masalah. Kita rasa tak sedap. Buat amal pun tak sedap. Rasa tak puas. Maksudnya tu buat dah banyak lah. Kadang rasa macam ni tak nak apa. Maksudnya begitu kan. Okey. Baiklah tuan-tuan. Saya ulang balik tadi. Hari ni saya cerita dua isi baru. Pertama, makhluk bertepi. Bila bertepi dia boleh bercampur, boleh bergaul, boleh meresapi, membayangi, menutupi, melengkongi, semua boleh lah. Itu satu. Yang kedua, hukum akal. Adapun hukum dibangsakan pada akal tersimpan ia 3 bahagi. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Bermula barang yang wajib, barang diterima oleh akal akan adanya. Bermula barang yang mustahil, barang yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Bermula barang yang harus, barang yang sah diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya, maka dalil baru sekalian alam. Apa kena nak kait dengan apa ni? Kait dengan dua sifat tadi. Dua sifat kelakuan, dua sifat makhluk tidak boleh menerima dua kelakuan satu masa. Kait yang tu. Kita kalau faham hukum akal, kita susah nak menyesal, susah nak putus asa. Contohnya, kalau nak menyesal aku tak ni. Apa aku menyesal? Itulah kalau aku bagi tu jadi, itulah dia, masalah dia. Siapa yang kata kalau dalam hidup dia, memberi ruang pada syaitan menyesatkan dia. Sebenarnya yang berlaku tu atas kehendak Allah. Bila kata wajib, katakan wajib, gagal tu, kena jadi. Jadi sendiri, tahir tak boleh. Dia mesti menerima, kalau gagal sendiri, dia berbuat berjaya. Dia gagal. Allah nak uji dengan kegagalan, dengan tidak berjaya, dengan kesempitan, dengan kemiskinan Allah nak uji. Jadi sendiri, mustahil. Kegagalan, kesusahan, dia tak jadi sendiri. Dia tempuh kuasa Allah bagi jadi susah tu. Sebab Allah nak uji, nak bagi syurga. Maka harus menerima susah pada ketika ini. Harus menerima susah. Reda, sabar. Harus. Nanti kita dapat rezeki, kita tak jadi susah lagi. Harus menerima senang pula. Jadi hukum akal ni sebenarnya nyawa tau. Pada diri kita. Kalau kita tak faham hukum akal, masalah hidup kita. Kita akan bersongot, kita akan menyesal, kita akan mengamuk, kita akan putus asa, kita terjun bangunan. Maksudnya baik, susah macam mana pun dia dalam keadaan harus. Okey, kita kata contoh okey, kita tengok sekarang ni masa COVID-19 kita susah. Orang lain ada yang susah, banyak susah sebenarnya. Ada yang tak susah. Mungkin hartawan, jutawan. Bila kita susah, kita jangan kata, kenapa dia senang, aku susah? Tak. Bila susah, kita sedang menerima salah satu. Susah lah dia senang. Bila kita susah, wajib. Hukum akal ada. Susah ni Allah yang bagi susah. Allah nak uji kita, nak bagi syurga. Allah bagi tahu. Allah uji kesusahan ni. Jadi sendiri. Mustahil. Susah tak jadi sendiri. Dia tak ada kuasa nak menjadi susah ke senang. Kecuali dengan kehendak Allah. Izin Allah, takdir Allah. Kan? Itu silap tadi, duit rumah terbakar ke apa tu, susah tu. Itu asbab. Allah Ta'ala nak uji kita dengan berbagai asbab. Tuan-tuan yang saya sangat hormati sekalian, hukum akal ni kalau tuan-tuan faham, dia memberi satu kelegaan pada iman hati tuan-tuan dan perempuan. Dia memberi satu kefahaman kepada tuan-tuan dan perempuan bahawa sebenarnya kita tidak boleh lari daripada Allah. Kita tidak jauh daripada Allah. Allah Ta'ala sentiasa bersama kita, dekat dengan kita. Maksudnya kita kena menggunakan asas-asas tauhid, mengesakan dia dengan cara yang betul. Pertama sekali kita belajar, saya ulang balik, tanda beza hukum akal. Ni saya mula nak masuk hukum akal. Tanda beza, dulu-dulu kita belajar kerana asbab masa tempat. Jirim, jisim, johar, johar firid. Makhluk baru alam mungkin. Kerana asbab sempat, makhluk baru alam mungkin. Kemudian 4 bangsa, jirim, jisim, johar firid, 2 sifat, bertepi dan tak terima 2 kelakuan tu masa. Hari ni saya bagi isi baru, iaitu makhluk bertepi. Bila bertepi, dia boleh bercampur gaul, bersentuhan, boleh berada luar dalam, boleh meresapi, meratai. Saya buat contoh tepung ubi, tepung gandum, kan? Air dengan gula, air freshener dengan udara, macam-macam contoh. Tuan-tuan boleh buat sendiri lah. Tuan-tuan bayangkanlah. Maksudnya kita kata apa dalam hidup ni, contoh kita kata
katakan aerosol sembuh, umat nyamuk sembuh kat bayi, kat budak-budak tak boleh racun, nanti masuk dia serap, dia sedut tu nanti boleh masalah kesihatan. Jadi dia menyerap gitu. Dan juga hukum akal. Dan makhluk tak diterima dua kelakuan. Jadi saya kaitkan dengan hukum akal tadi. Hukum akal yang mudahlah asas, iaitu wajib, mustahil, harus. Jadi tuan-tuan tengok kuliah kita pagi ni, kita dapat muzakarah lebih kurang 1 jam, masa pun dah cukup maksudnya. Maka tuan-tuan kena guna hukum akal. Tak nak letak kat sini tak apa, cakap ke kepala, wajib. Adanya saya di kuliah ini wajib. Pada akal mesti terima, tak boleh terima tak boleh, sungguh tak boleh tidak, mesti terima, wajib. Adanya saya di sini kerana kena jadi. Allah yang izinkan untuk ada. Kena jadi, maksud kena jadi ni mesti Allah yang bagi jadi. Kan kita makhluk, baharu alam mungkin makhluk ni kena jadi, dia berubah, dia bukan zat Allah, dia jadi takdir sendiri. Ni kena jadi ni. Jadi kita ambil balik yang asas tauhid tu. Jadi makhluk ada kita ni kerana kena jadi. Sebab jadi Allah bagi jadi kita kat sini, izinkan. Jadi sendiri mustahil. Akal kata aku jadi kerana usaha aku, mustahil. Aku luangkan masa, asbab. Kalau kita dapat luangkan masa, asbab. Sebenarnya Allah Ta'ala yang takdir dulu. Takdir Allah mendahului segala-galanya. Kalau Allah tak takdir, tak boleh ada kat sini. Lepas tu kita kata, ada ni kerana kena jadi. Jadi sendiri mustahil. Mesti tempuh kuasa Allah boleh ada kat sini. Cuma kuasa Allah tak nampak. Biasa kata lembut pada kain kan. Kita boleh sentuh baju, tapi lembut tu wujud. Itu tempuh. Maka harus kita menerima ada. Makasih Allah, Alhamdulillah, makasih Allah atas taufik hidayahmu. Aku dapat muzakarah pada pagi ni dengan Facebook Live. Kan? Jadi, makasih Allah. Kita kata, makasih Allah. Kita ucap terima kasih kepada Allah. Syukur. Hukum akal ni tuan-tuan, kalau dah jadi satu, sebati dengan tuan-tuan, seronok tau. Hidup ni seronok. Tuan-tuan sekarang kita susah. Meniaga ke apa, susah. Kata-kata. Di susah tu kita rasa rega. Contohnya, sebab tu kalau berlaku satu kematian dalam keluarga, kita hanya boleh mengalir air mata. Jangan meraung. Siapa meraung, dilarang. Rasulullah larang orang meraung atas kematian saudara. Dia meraung-raung lama mak dia mati, ayah mati, meraung. Jangan. Salah tu. Sebab apa? Dia tak ada hukum akal tu. Bila kata berlaku kematian, wajib mati mak aku tu kena Allah bagi jadi. Kena jadi. Jadi sendiri mustahil. Sakit, asbab. Jantung, mak, kecil manis, asbab. Harus menerima mati. Mak ni mati ni. Harus menerima. Siapa? Tak gede. Siapa bagi jadi berat sebelum Allah? Taklah nak uji kita. Sampai ajar dia. Harus. Habis kita nak menangis meraung ke menangis sikit-sikit? Sikit dah lah. Sedih berpisah. Sebenarnya meraung untuk kepala ni kenapa? Itu Rasulullah larang. Maksudnya begitu. Tak boleh. Nanti kita kena, apa kata, banyak kena azab lah apa. Kita dengar lah orang cerita. Tak boleh. Jangan buat tu. Jadi hukum akal ni sebenarnya memberi satu panduan dalam hidup untuk menjalani hidup kita. Katakan kita nak masak kejap lagi, dan tengah hari nak masak, kita masak apa tau, ni jadi tak jadi ni, dulu masak selalu jadi, tiba hari ni jadi lagi sedap, wajib. Hukum akal kan, sedap ni Allah bagi sedap, kena jadi sendiri mustahil kan. Selama ni masak macam ni tapi dia tak jadi, kali dia menjadilah. Jadi sendiri mustahil, harus menerima sedap. Allah yang anugerahkan kesedapan tu, nikmat Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Jadikan hidup kita daripada pagi sampai malam, kita rasa Alhamdulillah ni banyak sangat lah kita cakap. Baguslah, tak payah pegang tasbih, tak payah pegang kaunter. Kira selagi kita, orang kata apa, tak tidur, kita tak lupa Alhamdulillah saja. Alhamdulillah saja. Subhanallah saja, Masya Allah saja, Allahu Akbar saja. Ya, sebab hukum akal. Jadi masa dah cukup tuan-tuan. Jadi saya rasa untuk minggu ni sekadar itu. Cuma saya harap tuan-tuan ulangi dengar rakaman video ini. InsyaAllah sehingga tuan-tuan faham apa yang diperkatakan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang untuk mendalami asas ilmu tauhid, iaitu kita yang perbincangan yang lebih mendalam tentang hukum akal. Jadi tanda beza saya rasa dah selesai, iaitu tanda beza kita ada tanda beza dalam belajar hukum akal. Jadi hukum akal saya baru masuk sikit tadi. Kemudian tanda beza ni yang dulu-dulu sebelum ni itu panggil tanda beza. Di siri-siri video tuan-tuan ulanglah dengar bila ada masa, luangkan sikit masa dengar. Benda ni untuk kebaikan diri kita. Maksudnya siapa-siapa mau boleh dengar. Tak kira dia apa kelulusan dia, tak kira. Orang alim boleh dengar,
ustaz-ustazah dengar, tak apa. Mungkin kita tak belajar benda ni di universiti walaupun kita pergi universiti mana sekalipun, kita mungkin tak dapat benda ni kan. Benda ni pembelajaran asas tauhid daripada guru-guru dulu zaman dulu kan. Guru-guru dulu mereka belajar dan kita dapat tempiah dia belajar dengan mereka, berguru dengan mereka, akhirnya kita dapat sikit sebanyak, dan Allah Ta'ala memberi kita taufik hidayah untuk faham, memberi istiqamah untuk faham, maka fahamlah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa untuk setakat tu cukup setakat itu. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan tutur kata, salah dan silap yang saya buat dalam rakaman ini. Ya, saya ingat sebelum ni, siri yang sebelum ni saya ada buat sikit kesalahan fakta, iaitu saya kata makhluk tak bertepi pada awal-awal rakaman tu, makhluk tak bertepi. Makhluk ni semua bertepi. Jadi yang tu mungkin tersilap sebut, tak perasan, mungkin nak cepat. Jadi makhluk ni tak bertepi. Dulu saya ada dekat makhluk tu, saya kata salah lagi. Makhluk dia bertepi. Dalam rakaman tu saya kata makhluk tak bertepi. Sebenarnya makhluk semua bertepi. Jadi 6 tepi. Jadi saya betulkan balik, makhluk bertepi. Jadi mohon maaf jika ada salah dan silap atas tutur kata yang menyinggung, dan juga atas kesalahan beberapa, kalau ada salah fakta yang tuan-tuan perasan, nanti kita akan memperbetulkan balik lah kalau ada. Kalau tuan-tuan perasan, beritahu saya. Kadang saya tak perasan, belum cakap ni kan. Dan harap kita berjumpa lagi pada minggu depan, pada masa yang sama, dengan izin Allah. Kita doakan Allah pemudahkan kita untuk perbincangan ilmu tauhid, asas tauhid, asas pembelajaran ilmu tauhid, supaya kita semua faham apa kerja yang kita nak buat. Kita tak nak menduakan Allah, kita jangan mensyirikkan Allah, tolonglah. Jangan hukum akal kita tak boleh syirik lagi. Kalau kita tahu hukum akal, kita guna untuk diri kita pun, orang kata apa, tak habis kerja. Banyak nak buat. Itu belum cerita urat jantung yang tersumbat tak tersumbat. Kalau kata kita nak bersyukur dengan nikmat Allah ni, banyak modal kita lah, banyak modal kita nak buat. Tak payah kita pergi jauh-jauh. Sekarang ni betulan pula musim PKP, tak boleh nak pergi melancong kan. Ada duit pun tak boleh pergi. Jadi kita buat, kita nak pergi melancong, buat apa? Nak pergi tengok kebesaran Allah. Tak payah. Kau tengok diri kau cukup. Berlambak kebesaran Allah kat diri kau. Kan? Maksudnya begitu. Kalau nak hitung tak banyak, tak habis. Maksudnya kan. Jadi itu saja gurau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri majlis dengan sikit doa supaya kita Allah Ta'ala memberi keberkatan atas perjumpaan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berilah kami ilham, Ya Allah, agar kami menjadi orang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu, Ya Allah, daripada kejahatan pendengaran kami, daripada kejahatan penglihatan kami, daripada kejahatan hati kami, kejahatan cita-cita kami. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu, Ya Allah, daripada penyakit nyanyuk dan seksa kubur. Ya Allah, Tuhan kami, jauhlah kami, Ya Allah, daripada penyakit sopak, gila dan juga kusta. Jauhlah kami, Ya Allah, daripada penyakit wabak yang berjangkit, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada kawan rakan sudah tengok, banyak kawan-kawan yang mengikuti Facebook live pada pagi ni. Semoga kita doakan Allah Taala memberi kita kefahaman. Maksudnya saya tak dapat nak jawab masa ni, jadi nanti kemudian saya jawab. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya saya perasan lah, tapi ialah kawan-kawan lama lah. Lama sempat kerja, dah adik-beradik pun ada. Jadi sama-sama lah kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita harap Allah Ta'ala memberi kita satu taufik hidayah untuk faham tentang ilmu tauhid ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم